Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita masuk chapter baru, chapter balancing. Chapter yang last lah. So kita dah go through 4 chapter sebelum ni. So sepatutnya yang ini chapter yang keempat kan. Tapi tak apalah. Sebab yang saya nak buat last yang pasal drawing kan. So apa itu balancing? Okay, so balancing ni cakap kat sini, everything that rotates need to be balanced. Okay, so apa-apa yang berputar lah, apa-apa sahaja yang berputar, memang kita perlukan benda tu berputar dengan balance. Okay, apa-apa sahaja. So kalau you ada kat depan, mungkin saya tanyalah, saya minta awak bagi contoh apa benda yang berputar tu, apa yang berputar. So kalau dah macam ni, saya tanya, saya jawab kan. Jadinya yang berputar apa dia? Yang berputar bukan kepala awak berputar. Okey, kipas. Mungkin lagi apa lagi? Kalau kereta tu dia punya tayar lah. Motor pun dia punya tayar. Lagi apa lagi yang berputar? Yang bekerja dia berputar je. Kalau dia berhenti, dia tak kerja lah. Mesin basuh contohnya juga. Semua yang berputar tu kita perlu balancekan dia. Kipas, kena balance lah. Kalau tak balance, macam mana kipas yang tak balance contohnya. Okay? Mesin basuh pun sama. Kalau mesin basuh dia tak balance, dia tak putar ikut C dia, macam mana keadaan dia. Pernah tengok tak mesin basuh yang tak balance? Kalau dia tak balance, dia tak berputar setempat lah. Dia mungkin berputar daripada rumah awak tu, mungkin boleh pergi kat luar jalan sana kan. Okay, tak balance. Sama jugalah semualah, kereta ke apa ke, motor-motor, rotor. Alright. Okay, what is balancing? Balancing is technique of correcting or eliminating unwanted initial forces and moment in rotating and reciprocating machinery. Apa yang dimaksudkan dengan initial forces and moment ni, nanti saya akan tunjukkan awak. Rotating and reciprocating machinery. So yang ini biasalah, rotating macam mana, reciprocating macam mana. Okay, rotating biasanya rotate, dia membulat lah, dia punya gerakannya. Reciprocating, biasa dia gerak macam ni. Alright, ke atas ke bawah. Alright, okay. The purpose is to prevent the rotating and reciprocating machinery from vibration that can cause part to fail prematurely by fatigue. So semualah, mana-mana yang rotating equipment, okay, kita tak nak kalau boleh ada excessive vibration. Okay, lagi satu nak tanya awak, macam mana kita nak tahu sesuatu rotating equipment tu dia tak balance? Okay lah, satunya tadi mungkin yang saya bagi contoh tadi, kalau mesin basuh tadi tak balance, dia berputar, dia tak duduk setempat lah, dia boleh mengayak, boleh mengangkat pergi ke luar jalan rumah awak ke apa ke. Itu contoh. Okay, lagi apa lagi yang indikator yang kita boleh tahu dia adalah tak balance? So kalau mungkin bunyi lah, dia berbunyi, gegang bunyi dia kan. Kalau mesin basuh tu, kalau kipas pun sama lah kan, dia ada bunyi. And then apa lagi? Vibration lah. So kalau kereta biasanya awak nak check dia alignment ke tak, dia balance ke tak, dia punya steering tu kan, dia tak lurus gerak dia kan. So benda-benda ni kalau kita tak buang dia punya unbalance mode ni, so dia akan menyebabkan part tu cepat rosak lah. Okay, balancing. Dalam balancing kita ada 2 types of balancing, static balancing, dynamic balancing. Okay, untuk static balancing kita hanya pertimbangkan dia punya force untuk static balancing must be in equilibrium. Okay, untuk dynamic balancing dia mesti balance dua-dua, satu force and couple. So kalau dalam linear motion, so awak biasa dengar lah force semua kan. Couple ni apa benda? Bukan couple awak dengan kawan awak tu. Couple ni adalah kalau dalam linear motion dia adalah moment. Okay, so dalam angular motion, okay, ni angular motion lah, rotating ni angular motion. Okay, couple ni adalah samalah moment lah. Dalam angular motion sebenarnya dia ada torque kan. Torque macam sebelum ni saya bagi tahu, kalau linear dia ada force and moment, tapi kalau dalam angular motion dia ada torque and couple tu moment lah. Okay, cuma torque dalam angular motion ni dia ada banyak lah, dia ada macam-macam,
dia punya nama. Sekejap ni saya akan tunjukkan yang mana. Alright, ni dia centrifugal force. Antara torque ni adalah centrifugal force. Okay, centrifugal force, saya bagi contoh. Mungkin awak kalau tak nampak, contoh sama, benda yang sama. Contoh dalam linear motion. Macam awak dah belajar mungkin dalam friction or maybe. So kalau friction, mungkin kata kalau ada satu blok atau satu satah. Okay, so blok ni dia punya mass dia adalah contoh ke bawah. Okay, mg. So bila mass ni mengenakan daya ke atas satah ni. Okay, saya ulang sekali. Mass ni, okay, dia mengenakan daya ke atas satah ni. So satah ni sebenarnya dia akan bagi reaction force. Okay, Rn. So ni yang biasa awak jumpa dalam linear motion, betul tak? Ini yang biasa awak guna. Bila ada daya yang bertindak ke bawah, akan ada daya reaction force. So benda ni balance lah, ada daya atas dan bawah. So sama juga case-nya dengan ni saya bagi contoh kita punya bumi ni. Ni matahari, ini bumi. Okay, so bumi, okay, dia berputar. Okey, dia berputar atas satu paksi. Putar atas, sebenarnya ada daya tarikan ni, gravity ni. Daya tarikan gravity ni sebenarnya dia adalah centripetal force. Daya tarik ke sini. Bila tarik ke sini akan ada daya tindak balas balik, iaitu centrifugal force. That's why bumi tu dia boleh berputar non-stop lah. Berputar non-stop. Cuba tengok sekiranya tiada no centrifugal force exist. So kalau tak ada centrifugal force, tak ada daya keluar sini, so bumi tu akan berlanggar lah dengan matahari ni. Okey, sama juga tak ada tarikan gravity, no centripetal, tak ada tarikan gravity, bumi ni akan terbang lah, maksudnya lari daripada paksi ni. Okey, so ini contoh ini salah satu contoh centrifugal force. Centrifugal force dia akan bertindak keluar. Kalau centripetal, dia bertindak ke dalam. So sama case ni dalam linear motion. Yang ini dalam angular motion. Angular motion dia ada centripetal, dia ada centrifugal. Ini ada mass, yang ini ada reaction force. Benda yang sama. Alright. Okay, what is static balance? Okay, static balance, a system of rotating masses is said to be static balance if the combined mass center of system lies exist on the rotation. So untuk balancing, okay, kita ada dua method. Satunya adalah graphical method, satu lagi analytical method. So kalau tengok contoh, okay, so kalau tengok contoh kat gambar ni, okay, ini contoh, okay, mass, satu mass yang berputar. Okay, so di sini adalah M, dia punya jaraknya adalah R, R1, M1, R1. Okay, dia berputar dengan kelajuan omega. So centrifugal force dia adalah FC1 equal to M1 omega square R1. Okay, so untuk balance kan, kalau dia berputar satu aja memang tak balance lah. So kita kena balancekan dia, kena tambah FC2. Okay, so FC2 equal to M2 omega square R square. Omega ni disebabkan dia berputar pada kelajuan yang sama, so dia boleh mati kan lah. So boleh mati, so dia sebenarnya M1 R1 equal to M2 R2. Okay, kita tengok macam mana dia berputar. Maksudnya yang ni pada satah yang sama, in same plane. Same plane, single plane. Okay, okey, so untuk yang ini, okey, yang tadi mass tadi dia balancekan dengan mass yang ini. Okey, dia balancekan dengan satu mass pada satah yang sama tapi arah yang berbeza, arah yang berlawanan. Alright. So untuk case yang ini, mass ni kita nak balancekan dengan yang ini satah yang berbeza lah. Satah yang berbeza ni satu satah yang lain, yang ini satah yang lain, yang ini adalah satah yang lain. Mass ni kita nak balancekan dengan dua mass yang lain. Alright, one mass balanced by two masses. Okay, macam ni. Okay, so two masses ni adalah yang hijau, orange lah. Yang one mass yang kita nak balancekan adalah yang ni. Okay, untuk balancekan this rotating masses ni, first kali kita kena balance, kena calculatekan dulu dia punya static balance. So static balance adalah melibatkan centrifugal force. So centrifugal force formula yang awak semua dah tahu, F equal to M omega square R. So ini adalah formula bagi centrifugal force. Okay, ini adalah formula bagi centrifugal force. So centrifugal force, okay, untuk dapatkan static balance, jumlah centrifugal force equal to 0. Okay, so kita kena jumlahkan. First kali kita kena kira dia punya static balance. Saya nak kira static balance FC. FC ni adalah yang inilah, mass yang kita nak balancekan. FC equal to M omega square R. Okay, ni M R. Okay, FC M omega square R. Okay, R omega ni adalah
sama lah. Yang ni pun bergerak pada omega yang sama, yang ni omega yang sama, yang ni pun omega yang sama lah. Sebab dia pada shaft yang sama. So macam mana nak kira static balance? Yang ini arah atas, ini arah atas, yang ni arah bawah. So yang bawah ni adalah FC M omega square R. Okay, next yang hijau ni FC2. Okay, FC2 yang ini M2 R2 omega square. Yang orange ni FC1 M1 R1 omega square. Okay, so ini dia punya formula centrifugal force. So nak balancekan dia, kita kena totalkan dia. FC equal to FC2 plus FC1. Kenapa FC2 kat sini? Sebab ini different direction kan. Yang ni belah atas, yang ni belah bawah. Yang ini tambah ini equal to yang inilah. Okay, so kenapa MR equal to M2 R2 plus M1 R1? Mana pergi omega? Disebabkan omega ni adalah sama, so dia mati sebenarnya ada kat sini, tapi omega sama, so that's why dia jadi MR equal to M2 R2 plus M1 R1. So ini adalah untuk static balance. Nanti step tu macam mana kita nak kira dynamic force. Okay, untuk dynamic forces dia ada kena pertimbangkan dia punya jarak. Sama juga macam awak kira moment dalam linear motion. Linear motion you kena pertimbangkan dia punya distance. So sama juga kita kena pilih satu point lah untuk kita jadikan sebagai reference plane. Dynamic forces, okay, dia ada dua. Kena kira force must be in equilibrium and couple also must be in equilibrium. So nak kira dia punya couple adalah sama macam kira moment dalam linear motion. Okay, nak kira moment ataupun couple kena ada distance. Nak ada distance, sebelum nak kira distance you kena pilih dulu satu point. Point sebagai reference plane. Okay, so kat sini reference plane awak kat mana? Awak pilih lah mana-mana. Okay, macam nak kira couple kita kena pilih satu reference plane. So reference plane kita pilih yang hijau ni when you take couple about this ni, pilih dekat yang hijau ni at this point. Untuk nak kira couple, okay, FC1 times L. L tu apa? L tu adalah jarak yang orange ni ke sinilah, L. Okay, ni yang hijau ni. Okay, L. FC1 tu apa tadi? Centrifugal force time dia punya distance. Okay, jarak ke sini. So bila ada dua saja, maksudnya FC1 times L equal to FC, yang ni centrifugal force yang kelabu ni, times L2. Okay, so therefore kita tahu centrifugal force equal to M1 R1. Okay, M1 R1 tak ada omega sebab omega semua sama. Ni semua sama omeganya. So omega kita hapuskan lah. So M1 R1 times L1. Ni bukan L1 sorry, L ni adalah jarak sini. L1 adalah jarak yang kelabu ni sebenarnya L saja. Ni silap. So equal L So equal to MR L2. Okay. So yang ini macam mana kita nak kira. Untuk lebih detail saya akan tunjukkan dalam example nanti. So sebenarnya untuk static balance ini yang sepatutnya jumlah centrifugal force must be 0 and jumlah couple moment also must be 0. Okay, so ini adalah force balance, yang ini adalah couple balance. Okay, so itu tadi static balance. Dynamic balance yang tadi lah, system of rotating masses in dynamic balance when there does not exist any resultant centrifugal force as well as resultant couple. Okay, untuk dynamic balance dia kena ada dua. Satu, no resultant in centrifugal force and couple. Alright. Okay, inertia and centrifugal force of rotating equipment. Okay, inertia or centrifugal force of rotating equipment. So tadi saya dah tunjukkan contoh yang bumi dengan matahari tadi. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan awak application, balancing application. So antaranya mungkin dekat wind turbine ataupun saya dah ada share juga sebelum ni dekat Telegram video-video yang berkenaan dengan application of balancing. So untuk wind turbine, okay, so kalau you tengok kat sini, okay, sekiranya sistem tak balance, so dia akan merosakkan excessive vibration tu akan mengganggu ataupun merosakkan internal component wind turbine ni lah. Okay, katakanlah kita ada 3 okay, mass ni. Okay, so untuk mass A ni, okay, dia ada arc kat situ. Okay, untuk A ni, so centrifugal force dia arah dia keluar, any mass moving circular path, ni centrifugal force. Okay, kita ada 3 A, B, C. Okay, bergerak pada satu satah yang sama, circular path. Okay, so centrifugal force arah dia keluar gitu. So formulanya kita tahu F equal to MR omega square. So to ensure the system in balance mode, total of centrifugal force must be 0. Okay, so kita tahu kalau 3 mass ni, centrifugal force equal to MA R omega square, MB R omega square, MC. Okay, so kita total kan dia punya centrifugal force. Okay, what is force polygon? Okay, katakan kita ada mass ABC ni. Okay, kita represent centrifugal force. Okay, yang kali hitam ni untuk A, kita tahu
formula dia F equal to mr omega squared. Kita represent juga vector untuk centrifugal force yang warna hijau ni untuk B. Okay, and then yang warna kuning ni kita represent vector untuk centrifugal force of C. Closed force polygon represent system are in balance mode. So kita kena construct polygon yang closed polygon supaya sistem ni balance. Macam mana pun kita kena lukis and kena carilah nilai yang sesuai supaya dia close. Bila dia close, dia menunjukkan sistem tu adalah in balance mode. Okay, seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni, to solve any balancing issues, okay, kita ada dua. Satu graphical method, must be closed force polygon. Okay, lagi satu adalah analytical. Untuk analytical ni saya tak ajar sebabnya dia tak semua problem dia boleh solve. Tapi kalau graphical method, memang semua problem kita boleh solve dengan menggunakan graphical method. Okay, ni untuk inilah analytical. Okay, danger of unbalance. Apa bahayanya sekiranya satu rotating equipment kita tak balance? So ini akan increase load on bearing stresses in various members. Okay, bearing failure. Okay, unpleasant noise. Maybe noise tu tak akan mengganggu keselamatan ke apalah, tapi macam mana pun dia agak mengganggu jugalah ketenteraman ataupun satu signage tunjukkan benda tu tak balance. Okay, vibration. Bila ada excessive vibration, dia akan macam-macam. Okay, dia akan loss power. Patutnya power transmit banyak ni, tapi bila dah ada vibration, dia dah bazirkan power dia kat sini. Alright, shaft deflection and mechanical seal failure in pump. Alright, so itu sahaja untuk balancing. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, untuk awak lebih faham, mungkin kat sini awak tak faham, tapi apa yang penting sekarang ni adalah untuk static balancing awak hanya perlu calculate dia punya force, tapi untuk dynamic balancing awak kena pertimbangkan dua-dua. Satunya adalah punya force and satu lagi dia punya couple. Alright, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.